Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik, pencipta, pentadbir sekalian alam. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Maka sekali lagi pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan waktu dalam kehidupan kita ni ada bahagiannya untuk kesibukan kita mencari ilmu. Kerana seperti mana harta kita, kalau tidak dibelanjakan kepada ketaatan tetap juga habis. Begitulah juga masa. Masa kita ni kalau kita tak guna kepada ketaatan akan dihabiskan juga pada waktu yang atau perkara yang lain. Kerana sifat masa itu senantiasa berjalan dan bergerak. Dia tak tunggu kita, atau kita duduk saja pun dia akan habis dengan begitu saja. Jadi alhamdulillah, 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 Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita satu taufik dan hidayah untuk kita guna sebahagian daripada masa kita mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga minta taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa dekat dengan kalam Allah. Itulah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di kala ni ramai orang sibuk dengan perkataan manusia. Fulan tu kata macam ni, orang tu kata macam tu, dan semacam-macam lah kan. Tapi biarlah kita ada masa untuk kita dengar apa kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang lebih membahagiakan kita, dan itulah perkara yang menguntungkan kita. Sebab kalam manusia berubah. Hari ni kata A, esok kata B, lusa kata C. Tapi sebaliknya kata Allah tetap akan terus kekal sampailah ke hari kiamat. Dan pastinya kebaikan kita dengar kalam Allah itu jauh lebih baik daripada kita menyibukkan diri dengan kalam manusia. Dan kita juga sebagaimana kita sebut pagi tadi, sebagaimana moyang kita yang pertama iaitulah Adam alaihi salam. Setelah daripada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menempatkan baginda di syurga buat kali pertama. Sebelum daripada dia diturunkan ke dunia. Padahal memang Allah Ta'ala cipta Nabi Adam untuk dunia. Kenapa Allah Ta'ala letak Nabi Adam di syurga dulu sebelum berlakunya ujian dan ikhtibar dari Allah sehingga Nabi Adam dan Hawa makan buah larangan? Tidak lain dan tidak bukan salah satu faktor yang boleh kita ambil iktibar daripadanya menunjukkan bahawa tempat yang kita rindui untuk kembali adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikembalikan oleh Allah ke syurga. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli syurga ni bila masuk syurga, dia lebih kenal tempat tinggal dia dalam syurga berbanding rumah dia di dunia. Itu kenapa? Kerana dekatnya kita dengan syurga. Dan Nabi SAW juga sebut tentang dekatnya syurga dengan kita, samalah juga dengan dekatnya neraka itu. Mana hampir-hampir manusia ke syurga sebagaimana hampir-hampir juga manusia ke neraka. Innar rajul, kata Nabi SAW, innar rajul la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma baqiya bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiquhu al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha wa inna ar-rajul la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'
fayasbiquhu al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Ada orang yang beramal dengan amalan ahli syurga, hampir-hampir nak masuk syurga, sehingga tidak tinggal antara dia dengan syurga melainkan sehasta, kata Nabi. Sehasta lagi nak masuk syurga. Tapi takdir mendahuluinya, di akhir hayat dia tergelincir lalu beramal dengan amalan ahli neraka. Dia mati dalam keadaan itu lalu dia masuk neraka. Wal'iyadzu billah. Dan ada orang juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramal dengan amalan ahli neraka sehingga hampir ke neraka, tinggal lagi satu hasta. Di akhir hayat dia mendapat hidayah dan petunjuk, lalu dia beramal dengan amalan ahli syurga. Dia mati dalam keadaan tersebut, lalu dia masuk syurga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hujung hadis, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dikira dengan yang penghujungnya, penutupnya. Jadi sebab itu kita tak tengok birthday kita. Sebaliknya kita tengok end of the day. Macam mana kita mengakhiri hayat kita. Tak kisahlah orang tu 70 tahun, 80 tahun dia lahir dalam keadaan non-Muslim. Akhir hayat dia mungkin satu hari sebelum dia meninggal dia masuk Islam. Dia mati dalam keadaan tersebut. Apa kesudahan dia? Husnul khatimah. Walaupun dia 80 tahun hidup dalam kekufuran, satu hari hidup dalam keimanan, tapi itulah yang terakhir dalam hidup dia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Jadi saya sebut perkara itu supaya kita senantiasa memandang ke depan. Biarlah apa saja kisah silam kita, baik atau buruk. Kalau baik, alhamdulillah. Kalau buruk sekalipun, alhamdulillah ala kulli hal. Kerana itu telah berlalu dalam kehidupan kita. Tapi ikhtiarkan diri kita pada hari ini, pada saat ini, macam mana aku nak mengakhiri hidup dalam husnul khatimah. Apa maksud husnul khatimah? Meninggal dalam keadaan iman. Ada orang kata, aku nak mati dalam keadaan sujud hari Jumaat lepas solat asar, duduk di masjid. Itu memang cita-cita semualah. Ada orang kata, aku nak pergi ke Mekah, mati pula hari Jumaat lepas daripada solat asar, duduk depan Kaabah, mati dalam keadaan sujud. Oh Allah. Tapi siapa yang Allah Ta'ala nak bagi macam tu? Bukan semua orang. Kalau dapat tu bonus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Husnul khatimah yang sebenar-benarnya, husnul khatimah ialah apabila dia mati dalam keadaan beriman dan dia layak untuk menjadi ahli syurga. Allah Subhanahu wa taala kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu Islam. Jadi itulah husnul khatimah yang sebenar. Okey. Kalau dia mati sakit dekat hospital ke, dia mati hatta kemalangan ke, tapi selama dia mati dalam keimanan kepada Allah, dia melayakkan diri untuk masuk syurga. Itulah yang kita nak. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita nak sambung bicara kita tentang kitab Al-Kabair, 76 dosa besar. Yang mana sebelum daripada ni kita dah bincang definisi tentang apa itu dosa besar. Secara yang paling menyeluruh ialah definisi daripada Al-Hafidh Ibn Hajar yang dia kata apa? Setiap dosa yang dinyatakan oleh nas Al-Quran atau As-Sunnah atau Ijma' bahawa ia dosa besar atau dosa besar atau diberitakan dengan dosa besar kabirah ataupun azim, atau diberitakan mendapat azab yang dahsyat, atau dikaitkan dengan hukum hudud, atau diingkari dengan keras, maka ia adalah dosa besar. Maka kita nak sambung balik, walaupun kita dah baca separuh daripada tu, poin yang seterusnya iaitulah dosa-dosa itu ada yang besar dan ada yang kecil. Okey.
Al-Qurtubi berkata dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Maksudnya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang mana kamu dilarang mengerjakannya, nescaya kami hapuskan kesalahan-kesalahanmu, yakni dosa-dosa kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, iaitu syurga. Faham? Tatkala Allah Ta'ala melarang dalam ayat ini, jumpa tak ni? Kau ustaz baca seorang ni. Jumpa? Tak jumpa lagi? Aku jumpa balik ni. Syok punya baca, rupanya tak jumpa tempat lagi. Nombor dia 19. 29. 19 pula. Double X IX. X tu 10 kan? 10, 20, 9. 29. Baik. Kita ulang. Al-Qurtubi berkata dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Maksudnya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang mana kamu dilarang mengerjakannya, nescaya kami hapuskan kesalahan-kesalahanmu, yakni dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, iaitu syurga. Kita berhenti pada ayat tu dulu. Apa yang kita faham tentang ayat ni? Siapa boleh bagi tahu? Okey, bila kita avoid dosa-dosa besar, terhapus dosa kecil. Betul? Betul. Alhamdulillah. Itulah dia maksud ayat. Tanpa istighfar, tanpa taubat. Okey. Kalau kita banding dengan apa yang kita bincang sebelum daripada ni, dosa-dosa kecil boleh terhapus dengan perbuatan ibadat. Dosa-dosa besar terampun dengan taubat, dosa-dosa kecil terampun dengan amal soleh. Betul? Hari ni ada maklumat tambahan setelah daripada kita baca ayat ini. Maksud dia, dosa kecil boleh terhapus dengan amal soleh satu, dan dosa kecil juga boleh terhapus dengan meninggalkan dosa besar. Sebab kita kata baru ni, kita meninggalkan kemaksiatan adalah ibadah. Betul tak? Kita dah kata, kita tak buat apa yang Allah larang, dapat pahala tak? Dapat pahala. Bersama kita dapat pahala kerana meninggalkan apa yang Allah larang, begitu juga kita mendapat penghapusan dosa. Seronok kan dengar kan? Mudah-mudahan. Cuma kita akan bahaskan lagi, para ulama ada pendetailan supaya manusia ni hati dia tidak terlalu bermudah-mudah dengan dosa. Kita tahu kelebihan tu ada, tapi dalam masa yang sama jangan take for granted. Supaya kita kata, oh aku kalau macam tu banyaklah dosa aku terhapus. So kita pun jadi relax, kita tak takut kepada dosa. Sebab kita anggap sentiasa kita ni terhapus. Kita buat amal, terhapus dosa. Kita tinggalkan maksiat pun terhapus dosa. In reality, hakikatnya memang macam tu. Tapi bagaimana perkataan ulama untuk mengimbangi hati supaya dia tidak terlalu bermudah-mudahan dalam masalah dosa. Sebab dosa ni memang wajar ditakuti. Tapi Allah dengan rahmat dan keagungannya memberikan kepada kita tawaran keampunan yang mudah. Maknanya offer Allah
Dosa kecil terhapus dengan melakukan amal soleh. Dosa kecil juga terhapus dengan meninggalkan dosa besar. Tak? Sebagaimana kita juga boleh kata dosa besar, apabila seorang itu meninggalkan dosa besar, dia mendapat pahala dan bersamanya terhapus dosa. Kerana meninggalkan dosa besar termasuk dalam bentuk ibadah. Kita melangkah ke masjid, benda yang sama berlaku. Angkat satu darjat, terhapus satu dosa. Kerana sifat ibadat ini mendatangkan pahala dan menghapuskan dosa. Kita ambil wudu, selain kita dapat pahala daripada wudu, gugur daripada kita dosa-dosa kecil. So ini adalah satu perkara yang menjadikan seorang hamba dia memandang Allah dengan penuh rahmat dan kesyukuran. Betapa Allah adalah Tuhan yang maha luas keampunannya. Betapa Allah adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Kalau kamu jauhkan dosa-dosa besar yang kamu dilarang dari melakukannya, tukaffir ankum sayyiatikum. Nescaya dihapuskan dosa-dosa kecilmu. Berdasarkan ayat ini, juga kita faham dosa ada yang besar, ada yang kecil. Tatkala Allah Subhanahu wa taala melarang dalam ayat ini dosa-dosa yang merupakan dosa besar, maka Allah menjanjikan memberikan pengguguran dosa-dosa kecil sebagai imbalan menghindari dosa-dosa besar tersebut. Maka dalam ayat ini ada satu janji dari Allah. Apa janji Allah? Memberi keampunan selama kamu meninggalkan dosa besar. Ini menunjukkan bahawa di dalam dosa ada dosa besar dan dosa kecil. Ini kita sebut tadi. Berdasarkan ayat ni, kita dapati bahawa dosa ni ada dua. Kalau kamu jauhi dosa ni, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa yang satu lagi. Berarti, dosa besar kita jauhi, dosa kecil yang terampun. Tak akan jadi sebaliknya. Tak akan jadi kita tinggalkan dosa kecil, terampun dosa besar. Itu tak akan jadi. Sebab kita dah faham sebelum daripada ni, dosa besar terampun dengan taubat. Baik. Dan inilah yang dipegang teguh oleh sekelompok ahli tafsir dan ulama fiqh. Dan bahawasanya apa yang dipegang adanya dua bentuk dosa. Satu dosa besar, satu dosa kecil. Dan bahawasanya sekadar menyentuh atau melihat yang haram. Menyentuh atau melihat, al-lamsu wan nazrah. Menyentuh dan melihat ni lebih kepada perkara haram. Apa yang disebut menyentuh dan melihat pada benda yang haram? Bersentuhan antara lelaki atau perempuan. Melihat kepada aurat yang diharamkan. Maka itu merupakan dosa-dosa. Tapi dia tak sampai ke tahap zina. Maka dosa dia, dosa besar adalah zina. Muqaddimah zina tu dipanggil sebagai dosa kecil. Maka dia kata di sini, dan bahawasanya sekadar menyentuh atau melihat yang haram akan diampuni secara mutlak dengan cara menjauhi dosa-dosa besar berdasarkan janji yang benar dan firman-Nya yang hak dan bukan berdasarkan bahawa itu wajib atasnya. Tolong highlight, berdasarkan janji yang benar dan firman-Nya yang hak dan bukan berdasarkan bahawa itu wajib atasnya. Apa maksud pernyataan itu? Siapa boleh huraikan? Saya baca sekali lagi. Dan bahawasanya sekadar menyentuh atau melihat yang haram akan diampuni secara mutlak dengan cara menjauhi dosa-dosa besar berdasarkan janji yang benar dan firman-Nya yang hak dan bukannya berdasarkan bahawa itu wajib atasnya.
Ha. Firman yang hak ni as in the Quran. Okey. Dia cakap. Tapi yang ini secara kalau kita misal kita nak buat dosa besar, tapi kita ada dia punya prelude nak buat sebelum tu misal kita sentuh orang ni, lepas tu kita berhenti. Perbuatan yang berhenti itulah yang menjadikan kita dapat pahala. Betul tak? Okey, boleh. Kemudian dalam firman hak ni, ini memang disebut di dalam Quran. Kita jangan menyentuh zina tu, mendekati zina. Is that what? Yang bukan wajib ke atasnya? Bukan Allah buat macam tu sebenarnya. Dia nak buat, dia nak bagi. Dan bukan Tak wajib pun Allah nak bagi pengampunan kepada kita. Ya, betul. Isu dia di sini ialah Allah bagi janji. Allah bagi janji benar. Janji Allah pasti benar. Tapi kita kena ingat itu bukan kewajipan bagi Allah. Berarti orang tu kalau tiba-tiba dia buat tu seolah-olah mempersendakan Allah. Kalau macam tu tak apalah, saya just sentuh-sentuh je. Saya tak zina pun. Saya just kata sentuh-sentuh, sembang-sembang, pandang-pandang, pergi dating. Selama saya tak berzina, maknanya terhapuslah dosa saya sentuh-sentuh tu. Kalau dia kata lagu tu lah. Okey. So dia pun kata kalau macam tu okey lah. Boleh lah. Agak-agak kalau itulah iktiqad yang dah ada dalam hati dia, keampunan Allah tu datang ke tidak? kalau sekali mungkin lah. Maknanya apa? Kalau orang buat tu dalam bentuk meninggalkan semua tu kerana Allah, bukan dalam soalan mempermainkan hukum atau janji Allah, maka Allah bagi kepada dia. Tapi kalau dia buat main-main perkara ni, maka bukan menjadi kewajipan bagi Allah untuk memberikan keampunan kepada dia. Betul tak? Sebab tu dalam masalah ni kita kata janji Allah itu benar, tapi bukan ruang untuk seorang yang takut kepada Allah bermain-main di atas keampunan dia ini. Oh, aku kalau macam tu seronoklah aku selama tak berzina, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa. Setakat pergi sembang-sembang, kucuk-kucuk ataupun sentuh-sentuh, lepas tu dah. Lepas tu esok dia buat pula, lusa dia buat pula, dia bermain-main dengan perkara tersebut. Maka dia mempermainkan tawaran keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menjadi satu kewajipan Allah untuk memberi keampunan. Sebaliknya, Allah memberi keampunan dengan janji dan rahmat kasih sayang. Boleh faham? Nah, sebab tu kan. Dosa macam curi ke, menyamun ke, curi duit kerajaan ke, pada pergi umrah, pergi lagi. Next election ke, 2-3 tahun lagi, buat lagi, pergi lagi umrah. Bersihkan diri. Itu memainkan Allah juga tu Ustaz kan? Kalau setiap dia macam ni, walaupun dosa tu berulang-ulang, kita nak kena kita nak kata nak menjatuhkan satu hukum secara umum kepada semua orang. Dia kembali kepada masalah hati manusia. Kalau setiap kali dia taubat ada keikhlasan, setiap kali itulah Allah Ta'ala akan ampunkan. Sebab sampai dalam hadis Nabi SAW sebut, selama hamba tu kenal, dia memiliki Tuhan yang Maha Pengampun. Selama dia bertaubat dengan penuh keikhlasan, selama itulah Allah Ta'ala akan ampunkan dia. Cuma jangan soal hari ni dia taubat, memang dalam hati dia, niat dia, memang aku ni saja je ni, taubat ni. Dia panggil taubat apa? Taubat olok-olok. Taubat. Bukan taubat. Baik, jadi kita faham maksud tu. Tanda elok-elok. Berdasarkan janji yang benar dan firman-Nya yang hak, Allah dengan janji tu Allah boleh ampunkan. Tapi bukan menjadi kewajipan untuk Allah mengampunkan. Lalu tiba-tiba Allah Ta'ala tengok dalam hati hamba tu, dia bukan meninggalkan kerana Allah, malah dia bermain-main dengan perkara yang haram, maka itu tidak menjadi kewajipan. Dan akan ada satu lagi kita akan sebut tentang macam mana pandangan ataupun kata ulama dalam masalah ini. Ustaz, itu yang dimaksudkan bila orang kata jangan meremeh-remehkan dosa. Betul. Akan sampai satu bab nanti ulama sebut walaupun kita bagi dosa tu ada dua, besar atau kecil, sebenarnya semuanya besar. Cuma yang kecil ni kerana dibandingkan dengan yang satu lagi tu lebih besar.
Okey. Jadi semua dosa ni sebenarnya bukan erti kata alah kecil je, simple je. Bukan itu maksud dia. Dia disebut kecil kerana dibandingkan dengan yang lebih besar. Okey. Macam rumah ni besar. Pasal apa? Nak banding rumah sebelah tu, mana lebih besar? Rumah sebelah lebih besar. Maka kita panggil rumah ni kecil, rumah tu besar. Tapi sebenarnya rumah ni memang dah besar. Betul? Jadi disebut dosa kecil dan dosa besar kerana bandingan. Bukan sebab nilai itu remeh. Serupa dengan makna ini, sesuatu yang telah dijelaskan tentang diterimanya taubat, iaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innamat taubatu 'ala Allah. Sesungguhnya penerimaan taubat itu hanyalah ke atas Allah. Maknanya seorang tu dia bertaubat, istighfar 1000 kali, ya Allah aku dah istighfar, mesti engkau ampunkan aku. Itu bukan satu kemestian. Allah boleh menerima taubat dan Allah juga boleh menolak taubat seseorang. Bergantung kepada isi hati dia, syarat-syarat yang Allah Ta'ala Maha tahu. Baik, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kecil dengan cara menjauhi dosa-dosa besar. Akan tetapi dengan syarat menggabungkan hal lain pula kepada meninggalkan dosa-dosa besar tersebut, iaitu melaksanakan kewajipan-kewajipan yang Allah tetapkan. Jadi ada satu syarat tambahan. Okey, apa dia? Selain daripada meninggalkan dosa, kena melaksanakan yang wajib, barulah terampunnya dosa kecil. Jadi kalau dia ni, dia memang tak berzina, tapi dalam masa yang sama tak semayang, tak salat, maka tidak memenuhi syarat untuk mendapat keampunan dosa. So kalau dia salat, dia meninggalkan perkara yang dosa-dosa besar, insya-Allah perkara itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Tapi kalau dia solat, dia mengaji tapi dia masih buat juga Dia salat, dia mengaji, dia buat dosa besar. Taubat. Amin. Masih buat juga. Taubat. Tidak ada yang menghalang hamba itu dari taubat. Tapi buat kebaikan. Tak, itu yang sometimes saya agak macam pelik juga lah. Buat semua benda tu tapi still buat juga dosa-dosa besar. Okey, kita compare baik dua soalan tu cantik. Ada satu kes dia salat tapi buat dosa. Keep on repeating it. Keep on repeating. Okey. One time tau. Okey. Tapi solat pun dia senantiasa. Betul. Tak tinggal. Tinggal lah. Satu lagi baik tapi dia tak salat. Ya. Ada. Mana lebih kita nak sebut? Kalau kita guna istilah mudah untuk lebih faham lah ni, mana yang lebih mendatangkan kemurkaan Allah? Kemurkaan. Jangan tanya tentang mudarat. Mudarat kita akan tengok pada sudut kita. Kita tengok mudarat mungkin sebab kita sakit ke, kita fakir, kita susah. Tapi kita kena tengok sebelum datangnya mudarat adalah kemurkaan. Antara dua tu, satu kes salat tapi buat dosa besar. Satu kes baik tapi tak salat. Mana lebih dekat dengan kemurkaan Allah? Buat baik tapi buat baik. Yang tak solat. Yang tak solat. Siapa yang kata lebih kurang kemurkaan atau lebih dekat kemurkaan Allah pada orang yang tak salat tapi buat baik? Yang tidak solat. Allah murka lebih berbanding orang yang salat tapi buat maksiat. Tapi dia salat. Tapi dia tahu benda dia solat tapi sebab dia tahu benda tu Allah tak suka, Allah marah. Tapi dia solat. Dua-dua kita kata orang tak baik. Tetapi mana yang lebih dekat dengan kemurkaan Allah? Jawapan dia tidak salat. Walaupun dia buat banyak benda baik Ustaz ya. Walaupun banyak dia buat baik. Dalil kita dah sebut sebelum ni tapi saya ulang sekali lagi. Kita pernah dengar tak cerita tentang kerajaan Sabak? Kerajaan
Sabak. Sabak dalam Quran kan ada surah Sabak. Surah Sabak. Surah Sabak ni satu negeri di Yaman, makmur, kebun yang indah, tanaman yang subur. Ada empangan untuk tadahan air, tanaman dia subur. Akhir sekali runtuh dam tu tersebut sehingga akhirnya negeri tersebut dibinasakan oleh Allah. Sebab apa? Sebab kemurkaan Allah. Tapi kenapa ada benda tu terjadi, Ustaz? So Allah tu belum lagi bagi hidayah dekat dia ke ataupun macam mana? Sifat manusia. Dan hidayah belum sampai. Hidayah manusia ni bertahap-tahap. Ada orang dia dapat taubat nasuha. Ada orang dia tak dapat taubat nasuha tapi dia dapat istighfar. Okey, ada orang walaupun dia dah taubat kemudian dia datang kembali. Dia difitnah, diuji oleh Allah dengan dugaan seronoknya dia dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Tapi ujian manusia tu kita tak tahu. Kita pun tidak minta diuji dengan sebegitu rupa. Cuma kita nak kata kenapa ada orang macam tu? Kerana itulah sifat manusia. Siapa yang Allah Ta'ala bagi kepada dia kekuatan, la haula wa la quwwata illa billah, kekuatan untuk melakukan ketaatan dan kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan, maka pujilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana tidak ada daya untuk melakukan ketaatan dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan melainkan dengan bantuan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita tak boleh nak kata orang tu begini, melainkan kita puji Allah di atas nikmat yang kita ada dan kita doakan. Kalau orang tu saudara seagama dengan kita, dia semayang tapi masih terlibat dengan dosa-dosa besar, kita panjatkan doa kepada Allah. Ya Allah, dia saudara aku, hidayahkanlah dia. Berilah petunjuk kepadanya. Sebab selama dia salat, dia saudara kita. Okay? Selama dia salat dan selama dia tidak mensyirikkan Allah, keampunan Allah kepada orang yang tidak buat syirik ni terlalu besar. Nanti kita akan baca dosa paling besar sekali adalah syirik. Bererti siapa yang tidak melakukan dosa paling besar, dia juga akan mendapat keampunan yang paling besar. Okay? Sebagaimana kita sebut di awal tadi, selama dia meninggalkan dosa yang paling besar, dia akan mendapat keampunan yang paling besar. Sebab tu orang yang melakukan dosa semisal orang yang bunuh 100 nyawa. 100 nyawa. Kalau satu tu dosa besar dah. 100 nyawa maknanya besar dia 100 kali ganda. Tapi dia tidak syirik kepada Allah dan dia datang kepada Allah dengan jiwa seorang yang nak bertaubat kepada Allah. Allah terima tak taubat dia? Allah terima taubat dia. Pasal apa? Selama dia meninggalkan dosa yang paling besar, itulah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sesambung. Jadi bersama dengan meninggalkan dosa yang besar, kena diiringi dengan melakukan kewajipan. Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Salat yang 5 waktu, salat Jumaat ke satu salat Jumaat berikutnya, dan puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya adalah pelebur dosa di antaranya apabila pelakunya meninggalkan dosa besar. Jadi ini dengan amal salih yang kita sebut pada minggu lepas. Abu Hatim Al-Busti meriwayatkan dalam sahih musnadnya dari Abi Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di mimbar dan bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi 3 marrat." Nabi bersumpah, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, Nabi bersumpah 3 kali. Thumma sakata fa akabba kullu rajulin minna yabki hazinan li yamini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala ma min abdin yuaddi as-salawatil khams
wa yasumu ramadana wa yajtanibul kaba'ira sab'a illa futihat lahu thamaniyatu abwabin minal jannah yaumal qiyamah hatta innahu la tusaffiqu thumma tala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Maksudnya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, Nabi bersumpah sebanyak 3 kali, kemudian baginda terdiam. Dan maka masing-masing kami menunduk sambil menangis sedih kerana sumpahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda bersabda, tidaklah seorang hamba menunaikan salat yang 5 waktu, berpuasa Ramadan dan meninggalkan dosa-dosa besar yang 7, melainkan pasti dibukakan untuknya ke-8 pintu syurga pada hari kiamat, bahkan sampai pintu syurga itu akan bertepuk tangan. Kemudian baginda membacakan firman Allah, in tajtanibu kaba'ira ma tun'auna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Baik, jadi dalam hadis ini Nabi memberikan penjelasan hamba tu dia salat 5 waktu, puasa Ramadan dan menjauhi dosa besar. Jadi Nabi melampirkan bersama, kita kata. Maknanya ambil letak bersama, kena buat perkara yang diperintah, dalam masa yang sama meninggalkan yang dilarang. Siapa buat perkara ini, maka dia mendapat kelebihan, dibukakan baginya 8 pintu syurga pada hari kiamat. Okey. So kita tahu apa yang disebut sebelum daripada ni, jangan tinggalkan dosa saja dengan kerana mengharapkan penghapusan dosa kecil, sebaliknya mesti juga diiringi dengan amal soleh. Baik, Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih saling menguatkan dalam masalah diampuninya dosa-dosa kecil secara qat'i. Maknanya Quran dan Sunnah, dalil yang ada menyokong antara satu sama lain. Al-Quran menguatkan Sunnah, Sunnah menguatkan Al-Quran, bahawa menunjukkan bahawa dosa-dosa kecil ni secara pasti terampun. Okey? Seperti melihat dan semacamnya. Boleh terampun dengan apa yang kita sebutkan tadi. Dan As-Sunnah telah menjelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan tajtanibu, menjauhi, bukan menjauhi semua dosa, tetapi untuk dosa-dosa besar sahaja. Jadi kalau orang tu dia jaga diri dia daripada dosa besar, dalam masa yang sama dia terlibat dengan dosa-dosa kecil, kemudian dia terlibat tu bukan dengan suka hati, sengaja-sengaja, dalam masa yang sama dia jaga amal ibadat dia yang lain, maka mudah-mudahan Quran dan Sunnah dalam bab ini secara jelas menyatakan dosa begitu boleh terampun. Boleh faham? Dalam Al-Quran dan Sunnah menyebutkan bahawa secara pasti hukum ataupun kelebihan terhapusnya dosa kecil dengan sebab apa yang kita sebutkan tadi, secara pasti. Sedangkan ulama, maknanya hak kita bincang tadi di awal, Ustaz, kalau macam tu kita tak selama kita tu secara automatik lah, kalau bahasa kita faham lah, kerana nas Quran dan hadis secara pasti menyebutkan perkara tersebut secara qat'i. Sedangkan ini perbahasan, dia baru masuk perbahasan. Sedangkan para ulama usul mereka berkata bahawa penghapusan dosa-dosa kecil tidaklah harus secara qat'i disebabkan meninggalkan dosa-dosa besar. Akan tetapi, boleh faham ni? Okay. Akan tetapi pengertian itu dibawa pada dominannya sangkaan dan kuatnya pengharapan dan kehendak yang kukuh. Istilah tadi automatik kan? So,
Kalau dilihat kepada nas-nas yang ada, seakan-akan automatik lah. Tapi ulama usul apabila membahaskan, dia kata apa? Bukanlah secara automatik. Kalau kita boleh terjemah qat'i itu sebagai automatik, sebaliknya pengertian dibawa kepada dominannya sangkaan, kuatnya pengharapan dan kehendak yang kukuh. Maknanya selama kita buat tu, kita sangat-sangat mengharapkan bahawa Allah menghapuskan dosa kita. Kita tak boleh nak kata aku tak ada dosa aku sebab aku memang tak ada dosa besar. Okeylah tu, pasal aku memang tak ada dosa besar. Dia tak boleh kata macam tu. Ulama usul kata, walaupun ayat Quran menyebut seakan-akan macam tu, tapi dari sudut pendetilan, dia masih lagi bergantung kepada pengharapan kita terhadap Allah. Okay? So kalau kita kata, kamu dah tak ada dosa besar, kamu tak ada dosa besar, berarti kamu juga tak ada dosa kecil. Kalau kita kata macam tu, apa jawapan dia? Saya harap mudah-mudahan macam tu. Pengharapan. Harapan kita, mungkinlah dengan sebab kita meninggalkan dosa besar, Allah ampunkan dosa-dosa kecil. Selama kita jaga perkara-perkara yang wajib tadi, kita harap begitu. Bukanlah secara kita kata, aku memang hari ni aku belajar, ustaz kata memang tak ada dosa kecil selama kita tak buat dosa besar, balik kita pun happy. Apa ni? Aku baru tahu hari ni aku tak ada dosa. Jangan kata macam tu lah. Okay? Boleh faham? Yang menunjukkan kepada hal itu adalah, kalau kita pastikan bahawa orang-orang yang menjauhi dosa besar dan melaksanakan kewajipan yang Allah tetapkan, lalu dosa-dosa kecilnya dihapuskan dalam kurungan secara automatik, sebagaimana hak kita tanya tadi, nescaya dia akan mendapatkan hukum mubah yang pasti bagi dosa kecil tanpa ada akibat padanya, dan ini mencerai beraikan tali asas syariat dan tidak ada dosa kecil bagi kita. Oh, payah kan nak faham kan? Asas. Saya bahaskan macam ni. Siapa faham ayat tadi? Faham? Tak faham? Sebab memang dia kaedah ni dia macam tu. Bukan berbelit, cuma kita kena faham satu word by word. Kalau kita terima argumen bahawa, hujah bahawa dosa kecil terhapus dengan meninggalkan dosa besar secara automatik, kalau kita terima hujahan tersebut, bererti kita akan sampai ke satu hukum yang baru, iaitu harus untuk melakukan dosa kecil selama tidak melakukan dosa besar. Pasal apa? Dah setiap kali kita buat terhapus. Boleh faham? Saya bahaskan daripada awal balik. Quran kata, kalau kita tinggalkan dosa besar, dosa kecil terampun. Persoalan, question mark dia besar. Apakah secara automatik ataupun bergantung kepada rahmat dan kasih sayang Allah? Kita katakan bergantung kepada rahmat kasih sayang Allah. Dan kita harapkan begitu. Kenapa kita katakan begitu? Sedangkan ayat Quran janji dah pasti. Ulama kata kita tak terima secara pasti tu supaya dia tidak menjadikan seseorang itu jadi kata boleh buat dosa kecil. Makin lama makin buat, makin lama kau buat. Kau lama kau buat, dia panggil. Tahu? Makin lama makin buat. Sebab apa? Aku dah terima hari ni, dosa kecil tidak akan terampun secara automatik, pasti. Selama tak buat dosa besar. Jadi kalau macam tu, bolehlah aku buat dosa kecil. Tak? Dia kata, kenapa kamu buat dosa kecil ni? Tak ada masalah sebab aku tak buat dosa besar. Okey. Jadi ulama bahaskan, kita tak terima secara automatik tadi, secara pasti tadi, masih lagi kita letak bahawa bergantung kepada pengharapan kepada Allah, kerana kita tak nak datangnya satu hukum membolehkan melakukan dosa kecil. Take for granted tadi.
Nanti orang kata, oh kalau macam tu boleh aku buat dosa kecil. No, you take for granted and you give yourself permission to keep doing the. Ya, betul. Itu conclusion yang kita tak nak. Walaupun janji itu sebenarnya ada. Tapi ulama tak sebut begitu pasti supaya kita tak nak sampai ke that conclusion. Okey, faham? Lepas tu kalau baca kitab seorang ni memang tak faham. Okey, tapi bila kita faham, kita rasa kemanisan dia. Betul tak? Kita rasa indahnya agama ni. Tadi macam kita rasa macam bela-bela, tapi Macam ada jin duduk. sekarang ni dah faham dah. Sekarang ni dah faham. Bahasa dia Ustaz. Dia kena terjemah bahasa Kelantan juga. Koho tadi baru tu lah. Pasal keluar perkataan koho tadi. Koho. Koho buat. Koho tu makin lama makin buat. Makin lama makin buat. Keep dulu. Mubah. Okey. Mubah ni harus. Jadi kalau kita nescaya dia mendapatkan hukum harusnya yang pasti bagi dosa kecil. Jadi daripada dosa jadi harus buat. Sebab apa? Sebab kita dah ada jaminan keampunan. Kalau macam tu lagi lama makin lagi seronoklah dia buat dosa. Lagi rancak dia. Di sini rancak, di sana rancak lah. Tadi kita dah sebut dosa besar berzina. Jalan kepada zina itu dosa kecil lah. Pegang-pegang tangan dosa kecil lah. Kecil dibandingkan dengan zina. Dia kata mesti besar. Jangan pula kata alah kecil dia. Kecil bila dibandingkan dengan zina. Nanti kita baca. Lepas tu kita kena habiskan. Jangan berhenti. Kalau kita berhenti situ hari ni nanti nanya. Balik ni ustaz lu tanggungjawab belakang. Baik. Abdul Rahim Al-Qushairi berkata, yang sahih bahawa ia adalah dosa-dosa besar. Akan tetapi sebahagian darinya hanya lebih besar dari yang lain. Maknanya semua dosa ni besar belaka. Cuma dinamakan dosa besar kerana dia lebih besar daripada yang lain. Dan hikmah tidak dibezakan adalah agar hamba menjauhi semua jenis kemaksiatan. Okey, Abdul Rahim Al-Qushairi dia kata sebenarnya kalau kita tengok dosa ni besar belaka. Saya berkata, saya ni siapa? Penulis kita, mukadimah dia ni. Dan demikian pula orang yang melihat pada penyelisihan itu sendiri. Sebagaimana salah seorang di antara mereka mengatakan, janganlah melihat kepada kecilnya suatu dosa, akan tetapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat maksiat. Faham? Janganlah dilihat kepada kecilnya dosa, sebaliknya lihatlah kepada siapa engkau berbuat maksiat. Kepada siapa kita buat maksiat? Allah. Jangan dipandang kecilnya dosa, tetapi sebaliknya tengoklah betapa agungnya Tuhan yang kita ingkarkan perintahnya. Saya bagi contoh. Benda kecil berlaku pada sesuatu yang besar akan jadi besar. Betul tak? Kita cakap kat kawan kita, kita melawak kat kawan kita. Lepas tu kita pun tarik telinga dia. Tak? Kawan kita marah dah dia. Marah. Besar tak salah? Besar. Tapi kalau kita tarik telinga mak kita, lagi besar. Bentuk kesalahan sama ke tak? Berani ke? Soal dia, berani ke? Tapi masalahnya saya sebut, kecilnya dosa tu apa? Tarik telinga. Yang ni pun tarik telinga, yang tu tarik telinga. Tapi berlaku pada orang yang berbeza. Tarik telinga kawan dengan tarik telinga mak. Ya, mana usah? Mak lah usah. Tarik telinga lagi. Orang tanya sekarang ni YB dengan salam-salam kat kita dah. Kita pergi, YB, kita tarik telinga YB. Berani?
Tengoklah siapa baik. Tengah-tengah jaga tu kita pun tengok ada abang polis pula. Kita orang lain pergi salam tu, kita pergi tarik telinga abang polis. Mana besar? Besar lagi kan? Siapa kita boleh gambarkan dia siapa akhir sekali orang jumpa sang raja. Dia pergi tarik telinga raja. Apa jadi? Masuk je habis. Penderhaka terus kena. Tapi semuanya adalah tarik telinga. Dosa yang sama, jangan dilihat kepada kecilnya dosa. Tapi lihatlah kepada siapa yang kita melakukan kesalahan padanya. Betul? Kita sedang langgar perintah siapa? Allah. Kenapa kalau kita langgar perintah mak ayah kita, kita rasa besar? Kita langgar perintah ketua jabatan, majikan kita, kita rasa besar. Kita langgar arahan polis trafik, kita rasa besar. Kita langgar arahan pihak berkuasa, kita rasa besar. Tiba-tiba kita langgar perintah Allah, Tuhan, pemilik sekalian alam, kita rasa remeh. Maka kata dia, janganlah dilihat kepada kecilnya dosa. Sebaliknya, lihatlah kepada siapa engkau ingkari perintahnya. Jadi dosa ni sebenarnya, kita yang bagi dosa besar, dosa kecil kerana nilai keampunan yang mudah. Tapi sebenarnya di sisi Allah, semuanya besar. Kalau kita perhatikan ancaman-ancaman dosa, sebenarnya berat berlaku. Tak ada istilah kecil. Melainkan kecil tu bila kita bandingkan dengan keampunan Allah yang mudah. Kalau Allah tidak ampunkan dosa, seorang lelaki seorang wanita diazab dalam neraka hanya kerana mengurung seekor kucing tak bagi makan sehingga dia mati dalam keadaan tersebut. Ada seorang yang diazab dalam neraka hanya kerana dia mati syahid, tapi hanya kerana sebatang jarum atau sepasang selipar yang dia sembunyikan daripada harta rampasan perang. Orang dihukum potong tangan hanya kerana nilai seutas tali. Dalam agama, nilai seutas tali layak untuk dihukum potong tangan. Kerana apa? Besarnya larangan Allah. Cuma disebut tu, kenapa ada kecil ada besar? Sebab nak banding dengan yang lebih besar tu lagi teruk. Tapi sekecil-kecil dosa jangan dipandang remeh. Seperti mana jangan dipandang remeh sekecil-kecil ketaatan. Kerana 2 rakaat salat jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan begitulah juga sekecil-kecil maksiat. Kita tak tahu betapa jauh terhumban di dalam api neraka. Baik, kita sambung. Dan berdasarkan pandangan seperti inilah perkataan Al-Qadhi Abu Bakar bin At-Tayyib dan Ustaz Abu Ishaq Al-Isfarayini, Abu Al-Ma'ali, Abu Nasr Abdul Rahim Al-Qushairi dan yang lainnya dikeluarkan. Mereka mengatakan sebahagian dikatakan dosa kecil adalah kerana dibandingkan dengan yang lebih besar daripadanya. Sebagaimana perbuatan zina adalah kecil dibandingkan dengan kufur, dan berciuman yang haram adalah kecil dibandingkan dengan zina, dan tidak ada dosa yang diampuni dalam pandangan kami kerana meninggalkan dosa yang lainnya. Akan tetapi semua itu adalah dosa-dosa besar yang mana pelakunya terserah kepada kehendak Allah, tentu saja selain kufur. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa yang lain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Dan mereka ini juga berhujjah dengan cara qiraah ahli qiraah yang membaca. Qiraah ni bacaan ahli qiraat yang membaca in tajtanibu kabira ma tunhauna. Ada cara baca macam tu ya, jika kalian menjauhi yang paling besar dari perbuatan yang mana kalian dilarang daripadanya. Dan mereka menafsirkan atas makna tauhid, mana Allah boleh ampunkan dosa kamu selama mana kamu meninggalkan syirik. Mana selama ada tauhid, Allah boleh ampunkan dosa.
Jadi di situ letaknya penghujahan mereka. Tidak ada dosa yang terampun secara automatik melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala selama mana dia tidak berbuat syirik. Ustaz, kalau orang syirik dia minta ampun? Masih hidup. Dia taubat masa dia hidup. Insya-Allah dia telah kembali kepada agama fitrah dan dia melayakkan diri mendapat keampunan. Yang tak nak dia mati dalam keadaan syirik. Okey. Sedangkan dosa yang paling besar adalah syirik. Mereka berkata, sedangkan dengan bentuk jamak kabair, maka yang dimaksudkan adalah jenis-jenis kufur secara umum. Baik. Dan ayat yang membatasi hukum itu, maka semua kalimah-kalimah yang mutlak ini dikembalikan kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Duna dzalika liman yasha. Jadi mereka juga berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari Abi Umamah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yaqtata'a haqqa mri'in muslimin biyaminihi faqad awjaballahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah faqala lahu rajulun ya Rasulullah wa in kana syai'an yasira qala wa in kana qadiban min arak. Maksudnya, barang siapa yang mengambil hak milik seorang muslim dengan sumpahnya. Maksud apa ni? Ambil hak milik seorang muslim dengan sumpahnya. Macam mana? Dia bersumpah bahawa barang ni milik dia. Wallahi ni aku punya. Jadi akhirnya dia diberikan barang tu yang bukan milik dia dengan sebab sumpahnya itu. Okey? Contohnya orang jumpa barang, telefon siapa ni? Contohlah telefon lah kita kata. Tengok tak ada orang. Dia tu aku punya. Ya ke kamu? Demi Allah tu aku punya. Padahal bukan dia punya. Tapi oleh kerana dia bersumpah dengan nama Allah, orang bagi kat dia. So dia mengambil hak orang muslim yang lain dengan sumpahnya. Boleh faham? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah telah mewajibkan neraka baginya. Okey, tu bukan mencuri lagi. Tu baru ambil klaim sesuatu dengan sumpah dia. Kalau dia curi, rompak, lagilah dahsyat. Okey? Maka seorang lelaki tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah sekalipun sesuatu yang sedikit?" Nabi SAW kata, sekalipun hanya ranting kecil kayu arak. Kayu arak ni tahu kayu apa? Kayu sugi. Kayu sugi. Nama pokok tu arak. Dalam bahasa Arab tu, bukan Arab bahasa Melayu. Kalau kita tengok dalam hadis kan, qadiban min arakin. Pokok tu nama pokok arak. Pokok tu batang sugi pendek tu. Tiba-tiba orang jatuh tanya, "Sugi siapa ni?" Dia kata, "Sugi aku." "Ya ke kamu punya?" "Wallahi aku punya." Orang pun bagi kat dia. Disebabkan satu batang kayu tu, Nabi kata Allah wajibkan dia neraka. Kalau dia tak cakap wallahi, tetap juga ambil hak orang kan. Isu dia ambil hak orang. Isu dia ambil hak orang secara batil, secara batil. kalau sumpah tu dia lagi kuat untuk pembohongan dia. Pembohongan lah. Ya. Ustaz, soalan, maaf Ustaz. Sini hak orang, sini Muslim saja ke? Maknanya kalau tak Muslim, Dia lebih besar hak Muslim tu. Dosa orang kafir pun kita tak boleh ambil. Masih lagi dijaga. Sebab orang kafir dia ada hukum-hukum yang kita kena tahu tentang mereka. Tapi kalau orang kafir yang duduk di kalangan kita, dia dilindungi hak dia. Kerana dia taraf warga negara, ataupun orang kafir yang datang minta visa, dia masuk bukan menceroboh tempat kita,
Dia masuk dengan izin, kita panggil musta'man. Orang yang diberi jaminan keamanan bila masuk visa tu. Maka orang-orang macam ni dijaga dalam agama. Kita tak boleh nak ambil harta dia. So, siapa yang ambil harta orang secara batil? Cara dia ambil ni macam mana? Hak ni dia bersumpah dengan sumpah yang tipu lah. Tapi termasuk juga cara lain, sekadar satu batang kayu sugi, kata Nabi SAW, maka Allah wajibkan baginya neraka. Sebab tu ulama kata, jangan diremehkan masalah dosa. Jangan kita kata, alah, satu tu je, alah, 10 sen je, alah, RM1 je. Alah, kita takut alah berapa juta baru dia kata. Kalau dia kata alah berapa juta tu dah lagi dahsyat lah, tak tahulah macam mana. Ni satu batang kayu pun sudah ditakuti oleh para ulama. Termasuk duit-duit anak. Bagus soalan tu. Saya pun tak berani nak jawab soalan tu. Termasuk duit-duit anak. Kalau ada satu hadis Nabi SAW, Safai jawab macam mana? Dia adalah satu hadis, dia kata anta wa maluka li abika. Dia adalah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut anta wa maluka li abika. Kamu dan harta kamu milik ayah kamu. Milik ayah kamu. Maknanya apa? Kalau ayah tu ambil, dia tak boleh dihukum sebagai hukum mencuri. Ayah samalah dengan mak. Sebab tu kalau sampai ayah tu bunuh anak sekalipun, dia tidak boleh dihukum balas. Kerana kemuliaan hak tu dalam agama. Anta wa maluka li abika. Kalau duit suami, takut pula nak jawab dah. Nanti tanya soalan lain pula nanti. Ada hadis berkaitan. Kalau duit suami boleh ambil secara makruf, mencukupi. Kalau dia tak bagi, tak mencukupi secara makruf, bukan secara tak cukup tu sebab kita punya lifestyle kita, tak mencukupi sekadar makruf, mana uruf kebanyakan. Kalau orang tu contohnya dia cukup dengan nilai berapa, 5,000 ke umum 3,000, tapi dia kata saya tak boleh, saya punya lifestyle saya kena ada 20,000 contohlah dia kata. So saya nak ambil lebih daripada tu lifestyle. Yang disebut ma'ruf tu kadar yang mencukupi ke umum urufnya masyarakat. Jadi boleh ambil kadar tu lah. Bukan 20 tu kan? Undur bawah sikit. Apa dia? Okay, baca. Tak habis nanti buku kita ni. Okey. Ibnu Abbas, di sini terdapat ancaman yang keras terhadap kemaksiatan yang sedikit sebagaimana terhadap kemaksiatan yang banyak. Maka dalam hadis ini ada ancaman terhadap maksiat yang sedikit, apatah lagi pada maksiat yang banyak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, dosa besar adalah setiap dosa yang ditutup oleh Allah dengan ancaman neraka, murka, laknat dan azab. Laknat dan azab. Ibnu Mas'ud berkata, dosa-dosa besar adalah sesuatu yang Allah larang di dalam surah ini sampai ke 33, sampai ayat ke 33. Dan dalil yang menunjukkan kebenarannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna, dan jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang mana kamu dilarang mengerjakannya. Taus berkata, pernah ditanyakan kepada Ibnu Abbas, apakah dosa-dosa besar itu? Ada 7. Dosa besar ni ada berapa sebenarnya? Kita tengok pasal 76 sebab tajuk buku kita kan. Tapi sebelum sampai ke tajuk buku ni, ni soalan bocor kan. Tapi kita nak pergi kepada macam mana dia dapat tajuk 76 ni. Okey, silap soalan tu.
Dia tanya soalan pada depan apa ada 76. Taus pernah berkata, pernah ditanya kepada Ibnu Abbas, dosa-dosa besar itu ada 7, sebab ada satu hadis, ijtanibus sab'a mubiqat. Nabi kata, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Ada hadis 7 dosa. Jadi orang tanya Ibnu Abbas, jadi dosa besar ni ada 7 je ke? Jawab Ibnu Abbas, dosa-dosa besar itu lebih dekat kepada 70. Sedangkan Sa'id bin Jubair berkata, seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah dosa-dosa besar itu ada 7? Dia menjawab, dosa-dosa besar itu lebih dekat kepada 700 daripada ke 7. Hanya saja tidak ada dosa besar apabila disertai dengan istighfar, dan tidak ada dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus. Ni menarik juga. Sekali lagi dia ditanya. Seorang lagi tanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata mula-mula 70. Dia kata boleh jadi sampai 700. Cumanya kerana tidak ada dosa besar selama diiringi istighfar, dan tidak ada dosa kecil selama dilakukan terus-menerus. Faham? Jadi sebesar dosa ni, kalau diiringi dengan istighfar, dia payah nak jadi dosa besar. Selama dia buat istighfar. Tapi dalam masa yang sama, nak kata dosa kecil senantiasa payah juga, sebab dosa kecil apabila senantiasa dilakukan secara terus-menerus, dia akan menjadi dosa besar. So kata Ibnu Abbas, seolah-olah kita kata depend. Dosa besar, dosa kecil ni, kalau seorang tu dia ahli taubat, dia buat salah dia taubat, dia buat salah dia taubat, kita nak kata dia ahli dosa besar pun tak boleh kata juga. Boleh jadi sampai akhirat tengok-tengok dosa dia terampun. Nak kata orang tu dosa kecil, dia tak buat dosa besar, tak boleh kata juga. Sebab tengok-tengok dia buat sentiasa sampai akhirat dosa dia banyak, bertimbun-timbun. So isu masalah dosa ni bukan sesuatu yang boleh dipandang remeh. Kita kena buat solat taubat tu hari-hari ke? Istighfar. Sehari-hari. Kita dah sebut pada minggu lepas, istighfar mencukupi untuk menghapuskan dosa. Tapi kalau kita nak solat, itu lebih baik. Dan sebenarnya setiap solat kita ada ruang istighfar. Bukan pada solat taubat saja. Solat fardu kita istighfar. Ada istighfar dalam solat fardu? Kat mana? Sujud kita boleh baca. Antara dua sujud kita boleh baca. Sebelum salam kita boleh baca. Sebelum daripada tu, doa iftitah pun kita boleh baca. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu adalah doa iftitah yang minta keampunan. So iftitah minta ampun, sujud minta ampun, duduk antara dua sujud minta ampun, tahiyat pun minta ampun, selepas salam assalamualaikum pun astaghfirullah. Sebab tu orang yang melazimi ibadat mengikut sunnah, insya-Allah dia terpandu kepada keampunan. Dengan syarat dia belajar beramallah mengikut panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi mengajarkan kepada kita tata cara ibadat yang istimewa. Baik. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Pukul apa dah kita ni? Sebelah 43. Kemudian diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawasanya beliau berkata, al-kabairu arba'ah, al-ya'su min rawhillah, wal qunutu min rahmatillah, wal amnu min makrillah, wasyirku billah, dalla 'alaiha al-Quran. Ibnu Mas'ud kata dosa-dosa besar itu ada 4. Putus asa dari kemudahan, yakni kemudahan jalan keluar yang Allah bagi, putus asa dari rahmat Allah, merasa aman dari pembalasan azab Allah, dan syirik kepada Allah. Ini semua ditunjukkan oleh Al-Quran. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, hiya tis'un, qatlun nafsi wa aklur riba wa aklu malil yatim wa ramyul muhsanah wa syahadatu zur wa uququl walidaini wal firaru minaz zahaf was sihr wal ilhadu fil baitil haram. Dosa besar ada 9 kata Umar pula.
membunuh, memakan harta riba, makan harta anak yatim, menuduh wanita suci, melakukan zina, kesaksian palsu, durhaka kepada kedua orang tua, melarikan diri dari kancah pertempuran, sihir, melakukan pembangkangan di Baitillahil Haram. Jadi Umar kata ada 9, Ibnu Mas'ud kata ada 4, Ibnu Abbas kata ada 70, ada sampai 700. Jadi menentukan hak ni sebenarnya bergantung kepada nas-nas Quran yang ada dan kefahaman mereka terhadap perkara ini. Okey. Di antara dosa-dosa besar yang ada dalam pandangan ulama ni, kita baca mukaddimah ni, lepas ni kita akan detailkan satu-satu. Okey, berjudi, mencuri, minum minuman keras, mencela salafus salih, penyimpangan pemerintah dari kebenaran dan mengikuti hawa nafsu, sumpah zalim, putus asa dari rahmat Allah, mencaci kedua orang tua iaitu dengan cara mencaci orang tua dari seseorang, lalu orang itu mencela balik bapaknya dan membuat kerosakan di muka bumi dan lain sebagainya yang jumlahnya banyak sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para imam. Imam Muslim menyebutkan di antaranya di dalam kitab Al-Iman dalam jumlah yang cukup banyak. Dan para ulama berbeza pendapat tentang batasan jumlah kerana perbezaan asar-asar. Maksud asar? Asar ni riwayat-riwayat yang datang. Riwayat-riwayat, mana hadis-hadis yang ada berbeza pandangan berdasarkan perbezaan riwayat yang sampai kepadanya. Dan saya mengatakan bahawa terdapat hadis-hadis yang banyak yang sahih dan hasan yang tidak dimaksudkan membatasi. Apa maksud tidak dimaksud membatasi? Maknanya 76 tu pun bukanlah maksudnya sekadar 76. Okey. Dia boleh jadi macam tadilah, boleh jadi kita kata kecil tadi besar disebabkan sifat kita terus menerus. Okey. Jadi bila dia sebut jumlah 9 ke 4 ke 70 ke, bukanlah maksud itulah limit dia. Bukan. Boleh jadi lebih berdasarkan situasi individu yang melakukan dosa. Akan tetapi sebahagian darinya adalah lebih besar dari sebahagian lainnya jika dinisbahkan kepada bahaya yang banyak mudaratnya. Syirik adalah yang paling besar dari semuanya dan inilah yang tidak diampuni Allah berdasarkan pernyataan tertulis yang jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu adalah putus asa dari rahmat Allah, kerana itu adalah bentuk pendustaan kepada Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ya, sementara orang yang berputus asa tersebut berkata bahawa dia tidak diampuni, maka dia telah menghalangi sesuatu yang luas. Jadi dalam dosa ni takut pun ya, tapi kena ingat putus asa dari rahmat Allah juga termasuk dosa. Kita ada dosa. Bila kita ada dosa, kita mengharapkan keampunan Allah. Okey? Betul? Bila kita mengharapkan keampunan Allah, maka mudah-mudahan dengan harapan itu kita mendapat keampunan dosa. Tapi jangan dosa di atas dosa. Apa dia? Dah lah buat dosa, kemudian putus asa pula dari rahmat Allah. Maknanya, termasuk dosa besar ialah bila dia buat dosa, dia kata, aku dah tak ada harapan, dah diampunkan dosa. Maka di saat dia kata macam tu, dia telah melakukan dosa lain pula. Jangan putus asa dari rahmat Allah, bererti jangan pernah tutup pintu keampunan daripada kita. Okey? Jadi sebab tu bila kita baca tentang dosa ni, bukanlah bererti kita nak memutus asakan dari rahmat Allah. Bukan, sama sekali tidak. Kita dah baca tentang luasnya keampunan Allah dan kita baca, reflect diri kita. Tiba-tiba dalam senarai kita baca kata tadi, alamak aku ada. Dosa A ada, dosa B ada, dosa C ada, dosa... Jangan sampai buat satu lagi dosa besar, iaitu apa? Putus asa dari rahmat Allah.
Jangan sama sekali. Pasal apa? Allah Ta'ala, walau Allah Ta'ala sebut tentang dosa besar sekalipun, Allah Ta'ala kata, wa rahmati wasi'at kulla syai. Rahmat, kemurahanku, kasih sayangku meluasi segala sesuatu. Jadi kita baca ni dalam keadaan hati kita mengharapkan keampunan, dalam masa yang sama kita takut kepada ancaman azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab tu dia batangkan ini di sini 4 ayat yang menyatakan kita jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah. Andai kata kita baca, lepas baca kena ke atas batang hidung kita. Baca kali kedua kena pula kat kita. Baca 3 pun kena. Kalau kena semua sekali hak isi kandungan kitab ni ada pada kita, tetap saja selama kita belum berakhir nyawa kita, jangan putus asa dari rahmat Allah. Okey, sebab tu jangan takut untuk baca kitab tentang dosa. Jangan takut baca. Seolah-olah habislah kalau aku baca dok kitab ni habis dah laku. Ya. Itu ramai orang tak berani nak baca. Habis laku. Tapi kita baca ni bukan tujuannya untuk membinasakan diri. Sebaliknya kita baca untuk kita tahu di mana tempat kita nak kena minta ampun dari Allah. Sebab kalau kita tak tahu itu dosa, berapa banyak orang tak istighfar di atas benda yang dia buat. Sebab dia tak tahu. Ada dosa-dosa yang kita sendiri tak sedar dia adalah dosa. Antara lafaz minta ampun yang Nabi SAW ajar, Allahumma ighfir li dhanbi ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Apa yang aku buat dulu, apa yang aku akan buat kemudian. Apa yang aku zahirkan kepada orang, apa yang aku buat secara sembunyi-sembunyi, dan apa yang engkau sahaja lebih tahu tentangnya daripada aku. Maknanya apa? Sangkaan kita dia bukan dosa, tapi di sisi Allah dia adalah dosa. Kenapa? Sebab kita jahil tentang itu adalah dosa. Jadi kita baca tentang dosa bukan nak membinasakan diri. Ialah sebab kita nak tahu di mana tempat yang kita perlu minta istighfar dan ampun dari Allah. Kadang-kadang kita dalam keadaan kehairanan. Kita baca Quran tak jadi. Kita semayang malam tak boleh istiqamah. Kita sedekah tak jadi. Kita berbaca, ini adalah mudarat daripada dosa yang dilakukan. Kita duduk termenung. Ya Allah, dosa mana lagi yang aku tak istighfar? Kita dah istighfar dosa A, baca Al-Quran kita masih belum pulih. Kita istighfar dosa B, bacaan Quran kita masih belum pulih. Kita istighfar pada dosa C, bacaan Quran kita masih belum pulih. Amal-amal kita masih lagi terkesan dengan dosa. Sebab apa? Ada dosa yang kita tak sedar pun dia dosa. Jadi sebab tu kita ni baca ni, pertama kita nak tahu mana benda yang kita kena istighfar. Yang kedua, dalam masa yang sama kita nak tahu betapa luasnya rahmat dan kasih sayang Allah. Kerana bersama dengan ayat-ayat ini, Allah Ta'ala datangkan tawaran keampunan. Setiap hamba pasti melakukan dosa. Dan bagi orang, sebaik-baik orang melakukan dosa, ialah dia minta ampun daripada Allah. Dan Allah paling tak suka ialah itu orang yang sombong dengan Allah. Apa dia? Dia tak minta keampunan dari Allah dan dia sangka dia tak ada dosa. Jangan sampai kita rasa kita suci daripada dosa. Sebaik-baik orang, istighfar senantiasa duduk di mulut dia. Dan kita kena ingat, istighfar ni, andai kita tak ada dosa sekalipun, kita masih istighfar. Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang maksum, tak ada dosa. Tapi Nabi sendiri istighfar 100 kali sehari. Ustaz, kita kena istighfar all the time, Ustaz. Tak payah kata, Allah ampunkanlah dosaku, ampunkanlah dosa aku. All the time. All the time. Bila kita kata istighfar, kalau kita cakap sebenarnya Allah ampunkan dosa pun dia istighfar. Boleh. Kita kata ya Allah ampunkanlah dosa aku. Hak aku tahu dan hak aku tak tahu. Itu bagus, Ustaz. Boleh kita kata macam tu. Apa yang engkau lebih tahu daripada aku? Ya Allah, hak aku zahirkan, aku sembunyikan, aku buat dulu, aku buat kemudian. Apa yang engkau lebih tahu daripada aku? Dan ada kadang-kadang dosa kita yang terkait, yang kita tak sedar. Kaitan kita dengan orang lain. Okey? Satu, saya tanya ni, syirik adalah yang paling besar dosa, ya.
So specifically syirik ni saya faham menduakan Allah. Hmm. Syirik, Ya. ya. So Mendua, mentiga, memempat boleh lah tu. okay, and then pergi black magic pun kita menduakan juga. Aha. Ada lain kaitan tak dengan syirik ni, tak faham ke? Kita akan sampai satu bab khusus nanti. Depan ni bab nombor 1. Lepas ni kita habiskan kita habiskan yang ni. Lepas tu biografi Imam Az-Zahabi kita skip lah, kita tak baca biografi Imam. Muqaddimah Imam Az-Zahabi kita akan baca balik. Page kita akan mula nanti muqaddimah nombor 1. Page nombor 5 kita akan masuk dosa besar yang pertama, syirik. Nombor 1. Di situ kita akan detailkan nanti insya-Allah. So Allah Ta'ala dia datangkan 4 ayat di sini supaya kita tidak putus asa daripada rahmat Allah. So, jadi mudah-mudahan kita pun letakkan perkara itu dalam hidup kita. Betapa luasnya keampunan Allah bagi orang yang tahu cara mengetuk pintu keampunan itu, dan bagi orang yang sedar betapa luasnya rahmat keampunan. Betul macam kita kata bajet tu banyak, tapi dia tak turun melainkan kita minta. Tak? Jadi siapa yang minta dapat. Masalah dia bila dia tak tahu tentang dosa, dia tak rasa keinsafan, dia tak rasa takut kepada hukuman dan azab, lalu dia tak minta keampunan atau tidak beriman kepada Allah at the first place, yang tu yang paling kita takut sekali. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita yang banyak. Ya. Ya. Semalam saya baca ada Instagram saya. Dia kata dosa-dosa kita takkan tercatat sampai 6 jam. Malaikat tu dia takkan sampai kita jumpa masih ada 6 jam. 6 hours to repent dia cakap macam tu. Ada sahih ke? Ada hadis ke? Tak payah jumpa pula saya hadis tu. Dia kalau nak kata diberi tangguh bukan 6 jam. Diberi tangguh sehingga nyawa kita mati. Dia kata sampai petang belum kita punya tu naik. Kalau dia memahami hadis tu tentang turun naik dia malaikat, tapi tidak bermaksud malaikat di kanan kiri kita tak mencatat. Senantiasa mencatat. Saya tak jumpa pula yang dia tunggu sampai 6 jam untuk naik tu, tak ada. Tak ada. Cuma kalau kita kata diberi tangguh dengan hukuman, na'am. Ya, umat ini, antara keistimewaan umat ini ialah diberi tangguh dengan hukuman dan azab sehinggalah hari kiamat. Apa yang berlaku pada umat ni tak berlaku pada umat dahulu. Apa dia? Allah Ta'ala bagi tangguh kepada mereka sampai kiamat. Tak dibinasakan. Contoh. Semua maksiat kaum terdahulu ada di umat ini. Apa yang menimpa kaum Nabi Lut, ada tak dosa hari ini? Berleluasa lagi. Apa yang menimpa kaum Ad, kaum Samud, ada tak pada hari ini? Ada. Tapi Allah Ta'ala tak timpakan azab seperti mana kaum terdahulu. Sebab apa? Sebab Allah menangguhkan azab kepada umat ini. Ya? Dan Allah Ta'ala bagi jaminan kepada kita dalam Quran 2 benda. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ambil ayat ni. Kejap, ambil dulu ayat ni. Nanti lupa. Ya, apa Ustaz? Surah Al-Anfal ayat 32. Surah yang ke-8 ayat 33, ayat 33. Okey, last kali. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Terjemahan dia. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad ada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon keampunan. Okey, dalam ayat ni Allah Ta'ala bagi penangguhan hukum dengan 2 perkara. Pertama apa dia?
Allah tidak azab mereka dengan sebab dua. Pertama apa? Selama adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi Muhammad ada, maka tak turun kepada umat dia azab. Akhir sekali Nabi wafat, tak ada. Wafatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan ada satu lagi jaminan keselamatan, iaitulah istighfar. Selagi mana istighfar. Jadi selagi mana hamba tu beristighfar, Allah tidak akan mendatangkan azab ke atas mereka. Jadi sebab tu ayat ni juga menunjukkan bahawa istighfar ni tidak ada waktu yang khusus. Bila-bila masa kita istighfar. Tak ada limit. No limit. So, istighfar ni memang Allah tak akan bagi apa-apa azab. Kalau Allah Ta'ala terima. Ikam sih dia package Condition. dalam satu package. No, it's how genuine and earnest you are, how worthy you are. Right? Betul. Kalau kita tak jadi astagfirullah. Boleh? Istighfar ni mudah, tapi balik kepada tadi, how genuine dia, keikhlasan dia. Kita istighfar tu astagfirullah, astagfirullah. Memang kita dalam hati kita, Allah, aku ni nak berhenti dah tapi tak berhenti juga. Astagfirullah. Ada penyesalan tapi tak boleh tak boleh sampai ke level taubat. Belum sampai ke tahap tu. Tapi kita ada keinsafan, ya Allah, aku ni macam mana, istighfarlah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkanlah, astagfirullah, astagfirullah. Kita nak taubat tapi tak sampai lagi. So istighfar ni apa, kita boleh kata satu minta keampunan dalam bentuk penyesalan tapi belum lagi sampai ke taubat yang sebenar. Kalau taubat tu maknanya tu habis dah, betul-betul lah. Nama pun taubat, kita faham kan. Awak tak nak taubat sekarang. Tunggu lambat lagi. Tu bagus juga tu. Jadi soalan dia, sempat ke tidak? Menangguhkan taubat tu boleh, tapi Nanti taubat lah dia cakap situ macam ada so kita tak tahu dan kita tak sanggup untuk menangguhkan dia kerana kita fikirkan yang dikesan. Kalau kita tak biasa. Iya tu billah. Astagfirullah tu kalau kita nak mati pun susah nak sebut ustaz. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala ni macam kita kata, ada orang masuk Islam sejurus sebelum dia mati. So rahmat Allah tu kita tak boleh nak putus asa daripadanya. Ya. Tak mahu ni bukan nak gosip lah boleh di social media. Siapa nama penyanyi tu? Salamia Hasan. Her husband kan reverted before he got married to her, right? 2 months. So kahwin dengan penyanyi Salamia Hasan, dia masuk Islam. Lepas tu tak sampai sebulan, tak sampai seminggu dia meninggal. Dia meninggal pada hari Jumaat. Yalah, itulah panggil rahmat Allah. Kata Ustaz Faiz, tak tahulah Ustaz, saya nak tanya sekali lagi. Kelebihan Apa kelebihan Mati. orang meninggal pada hari Jumaat? Adakah kelebihan itu diberi kepada semua orang Islam? Tapi Ustaz, kalau dia perempuan, dia pencuri, dia tak sempat taubat, tak juga jadi. Jadi Ustaz, jarang lagi sekali Ustaz, orang yang meninggal hari Jumaat. Adakah kita boleh kata, ada hadis. adakah hadis ya? Dia kata, tengok dia meninggal hari Jumaat. Dia tak pakai tudung pun, tengok kita tak tahu akhiran kita macam mana. I selalu dengar orang cakap macam tu. Dia tak pakai tudung pun, saya pakai tudung pun dia marah. Tapi dia mati hari Jumaat tau. So ini saya dengar Ustaz, betul. So saya nak Ustaz tolong syarahkan, betul kan, apa sebenarnya, apa yang kelebihan, adakah macam mana Ustaz yang orang meninggal pada hari Jumaat? Hari Jumaat adalah sebaik-baik hari. Hari Jumaat tu memang sebaik-baik hari. Sebaik-baik hari adalah hari Jumaat. Pada hari itu Nabi Adam dicipta. Pada hari itulah Nabi Adam dimasukkan ke dalam syurga. Dan pada hari itulah Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga. Dan pada hari Jumaat juga akan berlaku kiamat. Maka hari Jumaat ni memang hari yang ada kelebihan dan keistimewaan.
Dan siapa yang mati pada hari Jumaat, ya betul ada keistimewaan. Sekiranya dia memenuhi syarat-syarat yang ada lah. Macam kita kata tadi jugalah. Dia tak secara automatik. Even kalau orang tu mati dekat Mekah sekalipun. Kalau dia tak memiliki syarat husnul khatimah, dia mati Mekah. Abu Lahab mati kat mana? Abu Lahab mati Mekah juga. Tapi apakah dia mendapat husnul khatimah? Tak juga. Jadi dia tu package, bonus. Kalau orang tu mati dalam keadaan iman hari Jumaat, alhamdulillah. Tapi kalau dia mati dalam keadaan tidak beriman, matilah hari Jumaat ke Mekah ke mana ke, tetap juga dia tidak mendapatkan kebaikan. So kita nak, macam saya disebut di awal tadi, husnul khatimah yang kita maksudkan apa dia? Meninggal dalam keadaan keimanan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu husnul khatimah. Kalau kita mati tak hari Jumaat, kita mati dalam keadaan kita tengah buat baik ke mak ayah kita. Tak semestinya Jumaat. Azab kubur Ustaz. Azab kubur, saya lupa. Memang ada kelebihan tapi saya kena check balik lah secara spesifik dia. Ke Syahir tak? Tak ada. Kena check balik lah kelebihan. Cuma nak sebutnya, bukan secara automatik dia tak pakai tudung, dia mati hari Jumaat dan sebagainya. Boleh jadi, kita memang tak hukum dia pasal tak pakai tudung. Ada sebab amalan-amalan lain yang kita tak tahu, tersembunyi daripadanya dan dia mati hari Jumaat. Boleh jadi. Tapi jangan justify sesuatu maksiat dengan sesuatu perkara yang lain. Soalnya, kalau dia mati hari Jumaat dalam keadaan tak pakai tudung, so what? Maknanya kita boleh tak pakai tudung? Tak boleh. Tak boleh juga. Yes, kita boleh kata kalau dia mati hari Jumaat mungkin dia ada kebaikan yang kita tak tahu. Tapi pakai tudung tu tetap kita tak boleh justify dia sebagai benda baik. Okay, Ustaz, satu lagi Ustaz. Pagi tadi saya dengar syarah Ustaz. Ustaz cakap di sisi syariat tiada di sisi tasawuf. Apa maksudnya tasawuf? Semalam ke tu? Semalam ke? Oh ya, sangat-sangat Ustaz punya kelas. Tapi saya tuliskan sebab saya mahu tahu perkataan tasawuf. Panjang tu cerita dia. Jom, pendek jom. Please Ustaz, saya nak tahu apa itu tasawuf. Adakah saya sebut macam tu? Ustaz cakap ni, saya tulis. Di sisi ahli syariat, bukan di sisi ahli tasawuf. Itu. Bukan, di sisi ahli syariat. Tiada di sisi tasawuf. Apa tu? Tiada di sisi ahli tasawuf. Dia macam ni. Orang tahu tak ahli tasawuf tu apa? Tak tahu. Itulah saya nak tahu. Tapi ini bukan tasawuf. Orang tasawuf ni orang sufi. Tahu? Sufi saya tahu, tak ada belajar. Okey, sufi. Sufi ni orang yang memilih untuk ada jalan kesufian, iaitu seolah-olah dia meninggalkan dunia, sibuk dengan berzikir, duduk buat ibadat. Sebahagiannya sampai tak kerja, dan sebahagiannya oleh kerana dia tak belajar, dia nak menyucikan jiwa tanpa ilmu, akhirnya ditipu oleh syaitan. Sampai ke tahap mereka kata dia tahu ilmu hakikat. Kita ni adalah ahli syariat. Syariat ni maksud apa? Allah kata macam ni, Allah suruh solat, kita solat. Allah suruh bahasa kita. Bagi dia dah above that level, advance. Sampai pekat dia dah jadi ahli sufi yang mana tak perlu solat. Dia dah sibuk dengan zikir. Tak semua. Tak semua. Tapi secara istilah terminologi dia, sufi yang dimaksudkan dalam perbahasan ulama ahli sunnah kebanyakannya menjurus kepada itulah. Dia mentafsirkan agama dengan penafsiran-penafsiran yang tersirat. Kita ni yang tersurat. Dalam istilah lain dia kata kita tahu ilmu kulit, dia tahu ilmu isi. So guna istilah-istilah begitu menunjukkan dia dah sampai satu level above apa yang kita buat biasa. So sebab tu kita kata di sisi ahli syariat benda tu tak ada. Sebab Nabi SAW orang paling tinggi kemuliaan dia. Tak pernah sampai satu tahap Nabi tak kena semayang. Tak pernah. So kita kata itu yang maksud dia saya. Ahli syariat, di sisi kita ahli syariat tak sama dengan ahli tasawuf.
Tapi kita kena clarify baliklah sufi yang betul macam mana. Betul macam mana. Kalau kita kata betul yang difahami dia sufi itu adalah tazkiyatun nafs. Penyucian jiwa dengan zikir-zikir yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita terima dia kerana dia hanya guna perkataan sufi tapi tidak menggunakan metod sufi yang sufi. Dalam sufi ni sufi ni asal daripada kataan suf. Suf ni adalah pakaian bulu. Bulu. Bukan bulu hak zaman kita. Jangan faham wool zaman kita. Wool zaman kita ni pakaian mewah. Wool zaman dulu adalah yang raw punya. Pakaian kasar. Dulu orang kaya pakai sutera. Orang berada biasa dia pakai cotton, kain kapas. Orang biasa lavender pakai wool, pakaian bulu yang kasar. Kadang-kadang dalam bentuk raw material sekeping macam tu, dia samak, dia bersihkan bulu, buat lubang kat tengah, pakai ikat kat tengah. Itu original dia. So mereka ni menisbahkan diri kepada golongan-golongan sufi kerana zuhudnya mereka. Suf tu adalah pakaian kezuhudan. Jadi orang-orang sufi menisbahkan dirinya kepada tu sebab dia suka pakai tu nak nampak zuhud. Dia meninggalkan dunia. Tapi sebenarnya kalau kita kembali kepada asas sunnah dalam berpakaian, Nabi SAW pakai apa yang mudah. Apa yang mudah? Tak semestinya. Kalau kita ada pakaian kapas bersama kita ni lah ni kan. Baju bandar RM1 je satu. Hak tu hak bandar lah. Kalau hak tak bandar pun banyak je makan hak murah-murah. Hak anda 100, 200. Kita nak pakai mahal lagi ikut kita kalau ada duit tak. Tapi nak sebutnya pakaian zaman kita tu sudah jadi mudah. Jangan sampai kerana nak nampakkan zuhud kita pergi cari pula pakaian macam tu untuk menampakkan kezuhudan. Jadi itu asas perkataan sufi dia ambil. Ada yang kata dia berasal daripada kalimah ahli suffah. Pernah dengar nama ahli suffah? Ahli suffah ni orang yang duduk di masjid Nabi. Zaman dulu ada orang tak ada rumah, tak ada tempat tinggal, tak ada makanan, duduk je di Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Jadi Nabi ada makanan, Nabi bagi kat dia orang. Dia ni menumpang Masjid Nabawi. Homeless. Tapi duduk kat masjid. Jadi zaman dulu mereka ni dikenali sebagai ahli suffah. Belajar agama dekat dengan Nabi SAW. Tapi penisbahan kepada suffah kurang tepat lah. Sebab kalau suffah tu double F, dia ada syaddah. So sepatutnya kalau kita nisbahkan kepada suffah, dia jadi sufi. Tapi ni tak jadi sufi. Nisbah dia lebih tepat kepada pakaian bulu tadi. Zuhud. Ustaz, kalau ada orang kata, saya berjumpa dengan Nabi dalam mimpi. Ada yang benar, ada yang salah. Tu macam mana saya tanya dia, macam mana tahu ada nimtek ke? Marah dia Ustaz. So kalau dia tanya, dia kata dia nak jumpa Nabi, so kita tanya, so what? Apa dia nak justify apa bila dia kata dia jumpa Nabi? Dia nak cerita pasal kebaikan dia lah. Sebab kadang-kadang kebanyakan ulama bila dia jumpa, dia ada satu kemuliaan yang bukan untuk ditonjolkan. Ustaz, kalau contoh ada seorang tu mimpi Nabi pun, walaupun Nabi cakap apa tak perlu disampaikan ke orang kan. So kita tadi dia justify apa? Kalau kita kata saya tak mimpi jumpa Nabi tapi saya boleh baca perkataan Nabi. Apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi ucapkan, saya boleh baca hari ni. Kitab-kitab hadis ada beratus ribu hadis Nabi. Ini lebih afdal dan lebih utama daripada kita mimpi jumpa Nabi dan kita nak clarify untuk sesuatu benda yang kita saja buat, Nabi tak ajar. So, kalau kita gunakan hujah, kita buat sesuatu yang Nabi tak ajar, Nabi tak contohkan, benda tu bukan daripada sunnah Nabi, lepas tu kita buat. Lepas lama-lama kita buat, kita berkata, aku mimpi jumpa Nabi.
So kita nak clarify apa? Kita nak justify apa? Nak justify amalan kita buat ni di-endorse oleh Nabi dengan sebab mimpi kita. Tak akan berlaku. So sebab tu kemuliaan, ada orang betul jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu adalah kemuliaan peribadi. Bukan kata nak apa? Nak jadikan dia trofi untuk kita tunjuk kepada orang kita jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, dia tidak akan jadi justifikasi untuk amalan kita. Sebab amalan ni, justifikasi dia pada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So itulah kita punya para ulama dulu duduk bangga. Dan yang penting juga kita kena tanya dia yang mendakwa ni, macam mana, apa rupa yang dia nampak dalam mimpi. Sebab seorang lelaki pernah datang jumpa Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Dia kata, aku mimpi jumpa Nabi. Dia kata, macam mana? Wajah dia cantik, kulit dia bersih, bercahaya, dagu dia licin, dia pakai pakaian putih. Siapa dengar dagu licin, dia kata itu bukan Nabi. Sebab Nabi dalam hadis ada janggut. So yang kamu kata tadi bukan Nabi, tapi kamu ingat dia Nabi sebab kamu jahil tentang Nabi. Contohlah, saya kata, saya tunjuk telefon saya ni, which is sebenarnya Samsung. Saya kata ni iPhone. Orang yang tak kenal iPhone, oh iPhone. Okey, pasal apa? Sebab dia tak pernah tengok iPhone. Saya angkat Samsung, tiba-tiba dia kata, ustaz pakai iPhone lah. Saya bawa kereta Kelisa, saya kata saya datang dengan Ferrari. Dia tak pernah tengok pun Ferrari macam mana. Dia pun cakap, oh betul lah ustaz tu pakai Ferrari. Which is orang tahu, sebenarnya ustaz tu pakai Kelisa je. So orang boleh tertipu kerana kejahilan. Dia tak tahu pun sifat Nabi. Kalau kita tanya dia, apa sifat Nabi dalam hadis? Dada Nabi macam mana? Hidung Nabi macam mana? Wajah Nabi macam mana? Janggut Nabi macam mana? Detail, ada satu kitab nama dia Syama'il Muhammadiyah. Memang tulis detail sifat Nabi. Tiba-tiba dia boleh kata dia mimpi jumpa Nabi, licin janggut Nabi. Maka Syekh Abdul Razak kata itu bukan Nabi, sebaliknya kamu kena tipu sebab kamu jahil. Atau memang dia setan? Of course lah. Bila kena tipu tu tak ada orang lain dah tipu dia. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ya Allah. Saya janji nak pergi Pak lain dengan dia sebenarnya ni. Belajar cara Nabi sekarang kan, tapi kebiasaan kat Malaysia ni dah macam-macam kan. Bila kita membutuhkan dan dia tak boleh terima, dia marah, boleh kita sambung ni ataupun boleh tak stop kat situ dan kita anggap saya dah nampak kan, dia tak nak terima. Itu masalah dakwah kita lah. Dakwah ni memang tak mudah. Dia tak berlaku dengan sekali bagi tahu terus berubah. Teruskan usaha dakwah, pilih waktu yang sesuai, cari lafaz yang baik, elok perkataan. Tak berlaku sekali, cuba lagi 2 kali. Tak berlaku 10 kali. Benda tu orang respon dengan negatif, kita boleh take one step back lah. Ya. Ubah cara pendekatan. Mungkin kita bukan direct kita tegur dia. Mungkin dengan contoh-contoh. Kita ajar anak dia. Kita bagi tunjuk contoh. Kita bagi hadiah dan surat umpah. Bagi pamphlet. Macam-macam. Ubah cara dakwah. Allahu Ta'ala alam. Okeylah, tak apa lah, kita tutuplah dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa minan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ampunkanlah kesalahan kami yang telah kami dahulukan atau yang kami akhirkan, yang kami zahirkan atau yang kami sembunyikan. Apa yang Engkau lebih tahu dari kami, ya Allah. Engkau lah yang tahu segala-galanya, Engkau lah yang maha mengetahui segala yang gaib. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami syurga-Mu dan selamatkanlah kami dari azab api neraka-Mu.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.